dalam kelestarian alam sekitar di negeri itu. Vanessa Mering, silakan dengan perinciannya. Ya, Tika, Big Data atau data raya berperanan penting dalam kelestarian alam sekitar dan tenaga yang membantu dalam melindungi alam sekitar dan sumber semula jadi negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, sebagai contoh, alat pemetaan risiko air bergantung dengan Big Data yang direka bentuk untuk memantau, mengira kuantiti dan kualiti serta risiko air seluruh dunia. Jelas beliau lagi dari sudut kelestarian, Big Data juga berperanan penting untuk mencapai matlamat tenaga boleh diperbaharui dalam masa yang sama meningkatkan standard kemampanan dalam semua sektor. Tambahnya, Big Data akan membolehkan kelestarian dan keselamatan alam sekitar dengan memberi peluang kepada semua pihak untuk lebih memahami permintaan untuk tenaga, makanan dan air. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian semasa merasmikan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX kelima bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK hari ini. Mengulas mengenai persidangan itu, ia masih menggunakan pendekatan hybrid dengan kehadiran kira-kira 2,500 perwakilan semasa acara rasmi, manakala hampir 40,000 menyaksikan secara dalam talian termasuk dari 42 pusat komuniti digital seluruh negeri. Kerajaan sedang merancang untuk membolehkan sistem grid air water grid system dilaksanakan di seluruh Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata ini merupakan penyelesaian jangka panjang untuk Sarawak mempunyai sistem grid air bagi bekalan air bersih dan juga bekalan air mentah. Maknanya kalau berlaku perkara seperti yang berlaku di Miri, kalau kita sudah mempunyai grid system in the future, maknanya tempat lain boleh cover apa yang berlaku di satu-satu tempat. So this is our long term plan. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media selepas menghadiri taklimat bersama pihak Lembaga Air Kawasan Utara dengan agensi-agensi berkaitan di Miri. Sistem grid tersebut sudah mula dilaksanakan di kawasan selatan Sarawak dan akan diperkenal di kawasan tengah dan utara Sarawak. Sejumlah RM522,988 telah diluluskan bagi permohonan baharu bantuan khas pesakit buah pinggang BKPBP setakat 19 April lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia melibatkan 32 permohonan yang diterima dari 10 bahagian di negeri ini. Manakala setakat 31 Mei lepas, sebanyak 98 permohonan bagi pelanjutan bantuan serupa telah diluluskan dan melibatkan perbelanjaan RM2.191 juta. Beliau menambah, BKPBP merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk membantu meringankan beban kewangan pesakit buah pinggang yang memerlukan rawatan dan telah didiagnosis dengan end-stage renal failure iaitu kegagalan buah pinggang tahap akhir. Jelasnya, perkhidmatan berkenaan diberikan secara percuma di hospital atau klinik kesihatan kerajaan. Walau bagaimanapun, jika pesakit tidak dapat melakukannya di hospital atau klinik kesihatan kerajaan, mereka perlu melakukannya di pusat swasta. Bagi tujuan itu, di bawah BKPBP terdapat dua jenis bantuan yang ditawarkan, iaitu klinikal dan sokongan. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian dalam kenyataan medianya bersempena lawatan beliau ke unit hemodialisis Jabatan Nefrologi di Hospital Umum Sarawak, Kuching hari ini. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas berharap Kerajaan Sarawak akan memperuntukkan tanah untuk menambah keluasan ladang kelapa sawit dengan kerjasama pemilik tanah hak adat Bumiputra. Ahli Jemaah Pengarah Nafas yang juga Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, Nafas juga bercadang untuk memperluaskan perniagaan dalam penanaman lain seperti jagung bijian, kelapa dan durian.
Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata ini juga merupakan raw material bagi makanan dan ternakan ayam yang sedang mengalami kenaikan bahan tersebut oleh rata-rata negara pada masa kini. Perkara itu juga telah disampaikan oleh pihak Nafas kepada Premier Sarawak dalam kunjungan hormat mereka semalam. Yang Amat Berhormat Premier pun sangat mengalulukan penglibatan Nafas ini. Masih di peringkat perbincangan. Begitu juga untuk tanaman kelapa sawit dan juga durian. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat pertama Ahli Jemaah Nafas di Sarawak. Katanya mesyuarat itu juga bagi membincangkan kaedah Nafas dapat menyumbang perniagaan mereka di Sarawak selain ladang kelapa sawit seluas 3,000 hektar di Miri. Dalam sidang media itu juga memohon Kerajaan Persekutuan supaya memperuntukkan seorang daripada kepimpinan Nafas untuk menjadi senator sebagai wakil suara kepada peladang, petani, penternak dan sebagainya. Justru Nafas berharap permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk memastikan beberapa perancangan pihaknya berjalan lancar pada masa akan datang. Penganjuran gawai bazar yang berlangsung di perkarangan Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil khususnya kaum Dayak untuk mengembangkan perniagaan mereka. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugambas memberitahu ia juga merupakan platform untuk peniaga mikro tersebut untuk meningkatkan pendapatan selain mendedahkan mereka kepada dunia perniagaan. Datuk Ahmad Douglas juga menjelaskan penganjuran bazar seumpama itu juga memberi peluang untuk mempromosikan produk keluaran mereka yang mempunyai potensi untuk diketengahkan ke pasaran luar. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Gawai Bazar Festival 2022 di Kuching. Beliau menambah penganjuran bazar itu juga mampu menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini bagi menikmati keunikan makanan dan juga produk tempatan. Bazar tersebut berlangsung selama 10 hari antara lain menyediakan platform kepada peniaga kecil untuk menjual makanan dan minuman selain kraftangan. Pasukan Bertindak Kecemasan Komuniti SERT yang ditubuhkan di kawasan berhampiran sempadan mempunyai tanggungjawab besar dalam membantu kerajaan memastikan keselamatan negeri ini. Pemangku Residen Bahagian Sri Aman Elvis Didit berkata mereka bukan sahaja bertindak sebagai pasukan yang boleh memberi bantuan awal kepada komuniti jika berlaku bencana seperti banjir, tanah runtuh atau kebakaran rumah. Sebaliknya, pasukan SERT di kawasan sempadan bertanggungjawab mengekang penularan penyakit berjangkit seperti rabies dan demam babi Afrika. Malah kemasukan atau pergerakan rentas negara melalui laluan tidak sah oleh pendatang asing tanpa izin juga dikhawatiri boleh membawa penyebaran sebarang penyakit berjangkit seperti TB. Oleh yang demikian, anggota SERT diminta lebih peka akan keadaan di kawasan masing-masing, membuat pemantauan berterusan dan melapor kepada agensi berkaitan jika wujud sebarang aktiviti mencurigakan. Dalam pada itu, Elvis melihat penubuhan SERT dalam komuniti rumah panjang amat signifikan dengan usaha kerajaan untuk mengurangkan kes kebakaran rumah panjang. Beliau berharap ilmu serta latihan berkaitan pencegahan kebakaran yang diajar kepada anggota SERT mampu dipraktik sebaik mungkin bagi mengelak kejadian kebakaran rumah panjang. Elvis berucap pada penangguhan program border SERT daerah Sri Aman Siri 2 yang berlangsung di Batu Lintang di Sri Aman. Program 2 hari yang disertai kira-kira 150 anggota SERT dari 44 rumah panjang di kawasan Batu Lintang. Sepanjang program tersebut, peserta diberi taklimat dan latihan mengenai keselamatan di sempadan oleh pihak polis, latihan pencegahan kebakaran oleh pihak bomba, selain didedahkan dengan latihan asas pertolongan kecemasan oleh Angkatan Pertahanan Awam. Mereka juga turut diberi taklimat pencegahan dan kawalan rabies oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Program serupa telah diadakan Jumaat lepas melibatkan 160 peserta dari 50 rumah panjang dari sekitar Endulang, Melugu, Selepong, Engkeramut dan Gua. Manakala bagi kawasan Pantu, ia akan diadakan pada Rabu ini. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa untuk perkembangan di